الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan diturunkan barakah kepada kita semua dan senantiasa kita berada di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, malam ni kita masuk kepada hadis yang ke-41 malam ni. Hadis yang ke-41 malam ni. Dan sikit je lagi kita akan mengkhatamkan kitab ni. Mungkin minggu depan insya-Allah kita akan khatam dah kitab hadis 40 bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita baca lebih kurang dalam 5 tahun kita baca kitab ni. Jadi insya-Allah dalam minggu depan kita akan habis pada hadis yang ke-42 insya-Allah. Baik, maka dia kata hadis yang ke-41, bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa bisanadil muttasilin ila muallif rahimahullahu ta'ala an qala. Dia kata an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
Dia kata daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW baginda bersabda. Hadis ni pendek ya, tetapi dia merupakan satu perkara yang besar bagi kita, walaupun ianya adalah hadis yang sangat pendek dan juga sangat ringkas. Maka dia kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Dia kata Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang daripada kalangan kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, maka kita tengok pada hadis ni, Nabi SAW menyifatkan la yu'minu ahadukum, yang mana seseorang itu dia dikira sebagai tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan hadis yang rupa dia macam ni ada banyak. Ada banyak. Nabi sebut sebahagiannya, Nabi kata laisa minna, bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Ada hadis yang bunyi dia macam tu. Kemudian ada hadis yang Nabi kata laisa minni, bukan daripada kalangan aku, kata Nabi SAW. Dan jadi hadis-hadis berkenaan dengan orang-orang yang tak dikira sebagai orang yang beriman dan tak dikira sebagai umat Nabi SAW banyak. Jadi bila kita jumpa hadis-hadis yang macam ni, tuan-tuan, maka kita berhati-hatilah. Pasal apa? Kerana sifatnya itu amat besar. Contoh dalam hadis ni Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu, kata Nabi. Dan Nabi sebut bahawasanya orang ni dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita nak bawa nanti pada Allah Ta'ala adalah keimanan kita. Yang ni yang kita nak bawa esok kepada Allah Ta'ala. Kerana tu apa pun juga yang kita buat pada asasnya adalah iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu adalah asas. Kerana tu Masjid Dirar yang dibina oleh orang-orang munafik, yang tu tak dikira oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh supaya dirobohkan, supaya direban Masjid Dirar ni. Tuan-tuan, masjid ni tempatnya adalah tempat yang suci. Masjid adalah tempat yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi. Dan mana-mana orang yang hati dia tergantung di dalam masjid-masjid, yakni dalam rumah-rumah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maka apa akan berlaku kepada orang ni? Maka dia akan mendapatkan naungan arasy Allah Ta'ala nanti pada hari mahsyar. Tuan-tuan, kerana hati dia tergantung dekat masjid, maka dia mendapatkan perlindungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tunjuk kata bahawa masjid adalah tempat yang mulia. Masjid adalah tempat yang muqaddas. Dia adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu masjid dia ada, dia punya adab-adab dia. Sebab itu masjid dia ada adab. Kerana apa? Kerana memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, maka tidak beriman salah seorang daripada kamu, kata Nabi SAW, hatta yakuna hawahu, sehinggalah dia menjadikan hawa nafsu dia. Dan tuan, semua manusia Allah Ta'ala bekalkan dengan hawa nafsu. Tak ada seorang pun yang Allah Ta'ala tak bekalkan dengan hawa nafsu ni.
Tuan-tuan, semua orang dia ada hawa nafsu, dibekalkan dengan nafsu ini. Tuan-tuan, sebab itu ulama dia berikan tingkatan-tingkatan nafsu ni. Ada orang yang dia bernafsu dengan nafsu ammarah. Tuan-tuan, nafsu ammarah ni apa dia? Yang selalu mengajak manusia kepada perkara-perkara keburukan. Tuan-tuan, ni yang pertama, nafsu ammarah. Yang ni dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pergi kepada nafsu lawamah. Yang ni tingkatan yang kedua. Tuan-tuan, lawamah itu dia 50-50. Ada pada kebaikan dan ada juga kepada keburukan. Dia 50-50. Dan yang ni adalah nafsu kebanyakan daripada kita, daripada manusia. 50-50. Kadang-kadang kita rajin nak buat kebaikan, kadang-kadang kita tak rajin melakukan kebaikan. Dan ulama tahzir, dan ulama dia suruh kita berhati-hati. Orang yang ada nafsu lawamah ini, kalau dia mati ketika mana dalam keadaan dia melakukan kebaikan, maka syurga adalah tempat dia. Kalau dia mati dalam keadaan sedang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, wal'iyadzubillah, maka tempatnya adalah di dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni adalah orang yang berada pada nafsu lawamah. Terakhir, tuan-tuan, orang ni pun bernafsu juga. Tuan-tuan, ada orang kata, orang yang dah sampai kepada peringkat ni maka dia tak ada nafsu. Tuan-tuan, salah. Mana ada manusia yang tak ada nafsu? Semua manusia dibekalkan dengan nafsu oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kata nafsu, nafsu ni apa dia? Kehendak-kehendak manusia. Tuan-tuan, semua orang dia ada kehendak. Sebab itu, bila mana ada sahabat yang jumpa dengan Nabi SAW, mereka kata, "Ya Rasulullah, kami berpuasa, kami tak mau berbuka puasa. Ya Rasulullah, kami nak terus membujang, kami tak mau menikah kerana kami nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, kami tak mau buat kerja apa pun, kami hanya nak beribadah kepada Allah Ta'ala semata." Dan Nabi tegur orang yang macam ni. Kata Nabi SAW, "Aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa," kata Nabi. "Aku juga berkahwin dengan orang-orang perempuan," kata Nabi, "dan mempunyai anak. Kemudian aku juga bekerja," kata Nabi SAW. Dan antara pekerjaan Nabi mengembala kambing. Kemudian Nabi juga adalah seorang peniaga. Jadi Nabi juga adalah bekerja. Tuan-tuan, pasal apa Nabi tegur macam tu? Kerana nak tunjuk bahawa manusia ni dibekalkan oleh Allah Ta'ala dengan kehendak-kehendak. Cuma, tuan-tuan, orang yang sampai kepada peringkat nafsu yang ketiga ni, yang disebutkan dia sebagai nafsu yang mutmainnah, mereka dapat mengawal hawa nafsu agar tunduk kepada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, riang mereka, semangat mereka adalah kepada perkara-perkara kebaikan. Yang ni yang disebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Mereka ini diberikan tentera-tentera oleh Allah Ta'ala untuk menggerakkan hati mereka. Dan sebab itu ada ulama, dia memulakan hari dia, dia memulakan kehidupan dia dengan membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya adalah 8 juzuk Al-Quran dia duk baca. Dan yang berlaku kepada Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullahu ta'ala, waktu pagi sebelum dia buat apa-apa, 8 juzuk Al-Quran dulu dia baca.
Tuan-tuan, kita jangan kata 8 juzuk, 8 baris ayat Quran pun kita duk rasa macam panjang dah. Tuan-tuan, maka itu orang yang berada pada nafsu yang mutmainnah. Tuan-tuan, jadi nafsu mereka dapat dibentuk. Kemudian nafsu mereka dapat ditundukkan pada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nafsu ni pula, tuan-tuan, dia adalah ketegak. Dia lagi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ketika mana nafsu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia dibakar di dalam api neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan, berapa lama dia dibakar? Selama 1000 tahun. Tuan-tuan, bila diangkat nafsu itu, maka dia tetap tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian direndam lagi selama 1000 tahun. Tuan-tuan, masih lagi tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni adalah sifat nafsu yang Allah Ta'ala bekalkan kepada setiap orang manusia. Tuan-tuan, jadi kerja kita lah ni bagaimana nak didik hawa nafsu tu supaya dia tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau dia melakukan dosa pun, maka dia akan segera dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, maka tidak berimanlah salah seorang daripada kamu, hatta yakuna hawahu, sehinggalah dia menjadikan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, dia nak jadikan apa pada hawa nafsu ni? Tuan-tuan, hawa nafsu dia bukan untuk dituruti. Tuan-tuan, hawa nafsu ni kalau kita pi turut dia, dia kuih besar. Sebab itu kata Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Busiri yang tuan-tuan, saya tengok dalam jadual tu ada tu, kan? Jumaat minggu yang kedua ada bacaan burdah Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jadi Imam Busiri ni, dia adalah salah seorang daripada maddahin. Dia adalah orang yang buat syair-syair yang memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan burdah Al-Busiri itu ada sejarahnya yang hebat dan juga yang menarik. Dan Imam Busiri masa tu dia sakit. Maka dia pun buat puji-pujian kepada Nabi SAW dengan izin Allah Ta'ala. Maka penyakit dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ni barakahlah daripada apa? Memuji-muji kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, orang ni kalau dia banyak selawat kepada Nabi, kalaulah dia banyak teringat kepada Nabi, dia akan diturunkan dengan apa? Rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan kita sebut selawat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun yang paling ringkas adalah salawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Hak tu saja. Dan tuan tengok apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang selawat ke atas aku, maka dia akan diselawatkan oleh Allah Ta'ala sebanyak 10 kali selawat. Dan tuan, nampak dia maksud 10 kali selawat daripada Allah Ta'ala? Dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, 10 rahmat ni semua ada kat dalam ni. Murah rezeki, kemudian kesempitan hidup Allah Ta'ala keluarkan dia. Kemudian apa dia? Tuan-tuan, 10 rahmat. Dan kita pada hari ni yang boleh makan minum, kerana pada hari ni kita boleh tenang, hari ni kita boleh aman. Tuan-tuan, kerana apa? Ini adalah kerana dengan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang kalau dia nak banyak rahmat, selalu dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam satu riwayat, kalaulah satu orang ni dia selawat kepada Nabi satu hari dengan angka 1000. Tuan-tuan, dengan angka 1000.
Tuan-tuan, bukannya payah sangat. Sallallahu alaihi wasallam 200 subuh, 200 lohar, 200 asar, 200 maghrib, 200 isya. Cukup satu hari itu 1000. Tuan-tuan, apa disebutkan dalam riwayat? Dalam riwayat kata dia tak akan mati, melainkan terlebih dahulu dia melihat tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang banyak berselawat ni rahmat Allah Ta'ala atas dia. Kemudian tempat dia di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kita jangan turuti hawa nafsu ni. Tuan-tuan, hawa nafsu dia mesti dilawan. Tuan-tuan, orang yang tak berlawan dengan hawa nafsu, maka dia akan tetap pada kedudukan dia. Tuan-tuan, yang tu yang kita tak boleh berubah. Yang tu yang kita tak boleh bergerak daripada kedudukan kita. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita tak lawan kepada hawa nafsu tersebut. Tuan-tuan, hawa nafsu ni bahaya. Bila kita turut dia, dia akan menjadikan seseorang itu hina. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu tengok, Allah Ta'ala kata, macam mana ada orang yang dia boleh menuhankan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, macam mana orang ni dia bertuhankan kepada hawa nafsu dia? Apa yang menjadi kehendak dia, maka dia turut. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Kata Imam Busiri rahimahullahu ta'ala, koi lama nafsu itu dia jadi koi besar. Tuan-tuan, koi lama dia semakin menguasai seseorang, sehinggalah membutakan hati seseorang daripada kebenaran. Ini adalah kerana dengan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, maka kerana tu kalau kita tengok, tuan-tuan, kita kena latih. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang bermujahadah ni lagu mana? Dia berlawan dengan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, bila dia duk berasa nak mengumpat orang, dia tahan. Bila dia duk berasa macam malas nak mendirikan sembahyang, maka dia lawan. Tuan-tuan, bila mana dia lawan ni, maka Allah Ta'ala beritahu, lanahdiyannahum subulana. Pada waktu itu kami akan tunjuk kepada dia. Yakni Allah Ta'ala akan ringankan bagi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu ulama sebut, tuan-tuan, kalau kita nak kemuliaan, cara dia macam tu saja. Dengan cara macam mana? Dia kena buat. Sebab itu di dalam ayat, tuan-tuan, ayat ayat ni Allah Ta'ala gandingkan dengan dua perkara. Walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman beserta dengan amal saleh. Dan pasal apa digandingkan dua perkara ni? Antara iman dan juga amal saleh. Dan tuan, manusia ni dia tak cukup kalau dia beriman saja. Dia kena tambah dengan apa? Amal-amal yang saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, barulah dia akan capai apa? Dia akan capai kemuliaan. Tuan-tuan, dia akan diberikan taufik. Dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kata ulama, antaranya yang disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, awwalut tariq idha. Tuan-tuan, ni mula-mula sekali. Mula-mula perjalanan manusia itu idha dia berasa sakit, dia berasa sukar, dia berasa payah. Tuan-tuan, memang mula-mula kita nak buat kebaikan ni, Allah rasa payahnya, rasa sukarnya. Tuan-tuan, tapi bila dah kita buat istiqamah, dan ada satu dua amalan yang Allah Ta'ala berkenan daripada kita, tuan-tuan, kata Imamul Haddad di akhirnya,
mereka akan mendapatkan halawatal iman. Mereka akan mendapatkan kemanisan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok Bilal bin Rabah. Allah, tuan-tuan, kita ni ujian apa sangat? Ujian kita apa sangat hak yang duk berat sangat ni? Tuan-tuan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, kita tengok. Bila mana tuan dia tahu yang dia ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia diheret, kemudian dia diletakkan di tengah-tengah padang pasir, kemudian diletakkan atas batu yang besar. Tuan-tuan, tapi pada masa tu yang dia sebut apa dia? Tuan-tuan, bukannya adui. Dia sebut tu tadi bukannya nanti. Bukannya tu macam cerita apa ni? Alibaba punya lepo kan. Bila kawan tu nak nak kerat bukan jin Sudin kan. Dia nak kerat Sudin tu, nanti dulu. Rumah hang ni banyak semut dia dah. Macam-macam. Tapi yang keluar daripada mulut Bilal apa dia? Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah ni, seolah-olah macam ada rasa kemanisan daripada ujian yang tertimpa kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, dia sebut apa? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tuan-tuan, diletakkan batu, disebat dia, kemudian dibawa terik mentari. Tuan-tuan, tapi yang keluar tu apa? Macam lazat. Ahadun ahad, ahadun ahad. Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Tuan-tuan, bila bin Rabah ni masa dia nak meninggal, bini dia kata apa? Bini dia kata, ya Tarabah, ya Tarabah. Ya, bini dia kata apa? Hari ni adalah hari yang menyakitkan, wahai Bilal. Hari ni adalah hari yang menyakitkan, wahai Bilal, ya Tarabah. Tuan-tuan, tapi apa yang disebut oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, tuan-tuan, dia sebut adalah sebaliknya. Dia kata apa? Wa tarabah, wa tarabah. Tuan-tuan, apa dia makna at-tarabah ni? Maksud dia hari ni adalah hari keberuntungan. Hari ni adalah hari keberuntungan. Tuan-tuan, sakit nak mati ni dia kata lagi keberuntungan. Masya Allah. Tuan-tuan, yang ni adalah orang-orang yang telah pun mendapatkan apa dia? Kemanisan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tanda orang ni dia telah mendapatkan manis iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ni tanda, tuan-tuan. Kalau dia ada tanda ni, maka dia mendapatkan manis iman kepada Allah taala. Dan apa dia? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa-siapa dia yang ada tiga perkara ni kat dia, maka dia telah pun mendapatkan manis iman kepada Allah Ta'ala. Dan apa dia tiga perkara ni? Satu, Nabi sebut, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama sekali, bila mana Allah dan Rasulnya lebih dia sayangi daripada kedua orang tua dia. Dan maknanya apa? Dia mendahulukan Allah dan juga Rasul dia. Dan maka orang ni dia telah mendapatkan apa? Manis iman pada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, Nabi kata, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia cinta itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kasih kepada saudara dia, dia kasih kepada kawan dia bukan sebab apa-apa. Dan kita kadang-kadang ni kasih kat kawan ni sebab adab dah. Mungkin dia belanja kita sarapan ke, ataupun dia ni ada kita punya kepentingan tertentu. Tapi orang yang dah dapat kemanisan iman, bila dia mengasihi,
maka dia kasih itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata apa? Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dikembalikan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila dia dapat tiga perkara ni, mulalah tuan-tuan, dia mula dah mendapatkan apa? Kemanisan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi sebelum daripada tu semua, tengok Nabi kata apa? Nah, seseorang itu dia tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala hatta yakuna hawahu, sehinggalah dia menjadikan segala kehendak dia taba'an lima ji'tu bihi, sehinggalah dia menjadikan hawa nafsu dia mengikuti apa yang telah aku datangkan kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi seseorang ni dia tidak akan dapat kemanisan iman itu. Tuan-tuan, seseorang dikira tak beriman kepada Allah bila mana dia tidak menjadikan hawa nafsu dia tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan tengok nah, bagaimana Sayyidina Umar dia cukup jaga bab berkenaan dengan hawa nafsu ni. Tuan-tuan, satu hari Abdullah ibnu Umar. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni siapa dia? Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Umar ni dia pergi ke pasar. Maka dia nampak daging. Tuan-tuan, bila dia nampak daging terus dia beli. Tuan-tuan, kita nak cerita benda ni supaya kita boleh ajak kita punya hawa nafsu kita. Supaya apa? Kita dapat meletakkan diri sebagai orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dosa-dosa ni dia penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kata Nabi SAW, innallaha la yahrumar rizqa 'alal 'abdi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia akan halang rezeki satu-satu orang hamba. Pasal apa? Li'anna zamba yusibahu atau kama qala Rasulullah. Ini adalah kerana disebabkan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dosa dia menyebabkan apa? Rezeki itu terhalang. Tuan-tuan, bila kata rezeki, kita dah sebut dah sebelum ni. Rezeki bukan duit saja. Tuan-tuan, rezeki dia bukan duit saja. Tuan-tuan, rahsia. Hidup ni hati nak lapang. Kemudian kita nak tengok kehidupan ni luas. Dan juga kita dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita kena kenal nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, sebagai contoh, ada orang yang dia naik mutu buruk, kan? Kemudian dia pergi banding dengan siapa? Dengan orang yang pakai mutu baru, kan? Tuan-tuan, maka dia pun kata, bilalah agamanya Tuhan ni nak beri aku sebiji mutu macam dia ni. Tuan-tuan, yang tu adalah di dalam fikiran kita. Tapi orang yang duk jalan kaki, orang yang naik gerek, orang yang kayuh basikal ni, tuan-tuan, ketika mana dia tengok mutu buruk kita, tuan-tuan, apa yang dia fikir? Dia akan kata, kalaulah aku boleh mutu macam ni pun tak apa dah. Tuan-tuan, tengok, maka kita kena kenal segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita wang ringgit pun tak ada, tetapi kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada orang yang dia kaya raya, tapi kaya raya ni tak ada makna pun bagi dia. Pasal apa? Tuan-tuan, yang dia boleh makan cuma roti mayat.
roti mayat, lepas tu dengan ayak kosong, kaya tuan-tuan. Kaya tapi banyak hutang. Tuan-tuan, kaya tapi hidup tak tenang. Alam ni tak usah cerita lah. Tu belum lagi cerita kamera dekat rumah lagi. Punya takutnya apa ni orang masuk ke dalam rumah dia. Tuan-tuan, jadi rezeki manusia itu berbeza-beza, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang jadi sempit hidup kita ni pasal apa? Kerana kita pandang nikmat tu cuma dua aja, iaitulah harta, kemudian wang ringgit. Tuan-tuan, maka kerana tu kehidupan ini sempit. Pasal apa? Kita tengok nikmat itu cuma ada dua aja, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Nabi SAW, seseorang itu janganlah dia mengikuti hawa nafsu dia. Dan kalaulah dia tidak didik hawa nafsu dia, maka dia tidak beriman pada Allah Ta'ala. Dan Sayyidina Umar, bila dia tengok Abdullah ibn Umar ni, dia pergi beli daging. Dia pergi beli daging. Bila bawa balik ke rumah, Sayyidina Umar nampak anak dia ni beli daging. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni orang lekeh. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ke orang lekeh. Dia orang kaya. Tuan-tuan, sama dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda, ni orang kaya. Tuan-tuan, sebagaimana Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, ini adalah di antara sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya ni. Tuan-tuan, jadi bila Abdullah ibn Umar dia bawa balik daging, maka Sayyidina Umar kata, wahai Abdullah, pasal apa kamu pi beli daging ni? Tuan-tuan, kita kalau tanyalah dengan kawan ni beli daging beli apa? Kita akan jawab apa? Nak makan lah abang weh. Aku nak bawa balik rebus lah, bawa balik buat gulai lah, buat apa lah. Tuan-tuan, maka Abdullah kata kepada ayah dan Sayyidina Umar, wahai ayah, tadi bila pi pasar tengok daging teringin nak makan daging. Tuan-tuan, Sayyidina Umar keluarkan kata-kata nasihat yang cukup berharga. Tuan-tuan, maka kita ikut aturan dan juga landasan ni untuk apa? Menundukkan hawa nafsu dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia perlu mujahadah, dia perlu kepada latihan. Tak kira, tuan-tuan, kita pi bukit mana pun, tuan-tuan, kita pi betapa dekat laut mana pun, kalau tidak istiqamah, kalau tidak mujahadah, seseorang tidak akan sampai kepada nikmat yang paling hujung, iaitu mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi Sayyidina Umar dia kata apa? Sayyidina Umar kata, wahai Abdullah, adakah setiap daripada keinginan perlu dituruti? Tuan-tuan, jadi apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah ini? Tuan-tuan, kena tengok, benda yang kita buat itu adalah kerana hawa nafsu ke, ataupun ianya kerana kita nak suka-suka ke, tuan-tuan, ataupun kerana kita menuruti akan segala kehendak kita. Tuan-tuan, kalau kita selalu menuruti akan kehendak kita, ulama sebut makin lama maka nafsu tersebut dia akan jadi semakin liar dan juga sukar untuk dia ditundukkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu, orang yang dapat menundukkan hawa nafsu dia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sebut yang terakhir, dia akan dapat apa? Kemanisan di dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila dia dapat kemanisan ini, maka kehendak-kehendak dia hanyalah kepada apa? Yang disukai, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila dia dalam keadaan yang baik sahaja, maka dia juga dapat apa? Kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi cukup dulu setakat tu. Nanti kita akan masuk nanti pada hadis yang ke-42 pada minggu depan. Kemudian yang mengikuti pengajian ni, saya akan berikan ijazah ammah
Nah, kita akan sambungkan diri kita kepada pengarang kitab ni, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada minggu depan insya-Allah. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.